Apa yang Zamri sebut ni bagi saya penting. Kerana kita tidak ada masalah tentang pemahaman rakan-rakan yang beragama Hindu terhadap definisi Shiva Lingga. Ya, betul. Itu sembahan mereka dan kita tidak sesekali mempertikaikan. Betul. Cuma yang kita terasa dan terguris apabila mereka mengatakan kita menyembah Shiva Lingga. Ya, betul. Ditambah pula apabila ada kenyataan yang menyebut wujudnya Shiva Lingga di dalam Kaabah. Betul. Ini yang menyebabkan seluruh umat Islam, bukan hanya di Malaysia, malah seluruh dunia bila melihat video ini, ada yang bertanya saya, mengapa ada orang Malaysia boleh mengatakan begini? Dan program pada malam ni, saya nak ambil kesempatan tanya kepada saudara Zamri. Benarkah Shiva Lingga berada dalam Kaabah? Dan selama ni, kenapa Kaabah ditutup? Sebab memang nak menyembunyikan Shiva Lingga daripada orang Islam, supaya orang Islam tak terkejut melihat Shiva Lingga berada di dalam Kaabah. Saudara Zamri, tolong jawab soalan ini. Okay, very good question. Ramai yang beranggapan, apakah di dalam Shivalingam itu, apakah di dalam Kaabah itu ada Shivalingam? Kenapa orang Islam ni dia macam sekretif ni? Dia tak tunjuk apa yang ada di dalam Kaabah. Ke dia orang simpan Shivalingam kat dalam tu dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini bukan hanya timbul di dalam media sosial ataupun bukan hanya dibangkitkan oleh jejaka yang buat video yang memurtadkan seorang wanita Muslim itu, bukan hanya dibangkitkan, tetapi persoalan-persoalan ini telah wujud jauh lebih lama. Saya daripada saya kecil lagi, sebelum saya memeluk agama Islam lagi, saya pernah dengar perkara-perkara ini dibicarakan di kalangan masyarakat Hindu. Dan dianya agak normal di kalangan masyarakat Hindu. Mereka akan mengatakan, sebenarnya dia orang pun sembah Tuhan kita dalam Kaabah ada lingga dan sebagainya. So oleh kerana itu saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini insya-Allah untuk saya nak tunjukkan juga apa yang sebenarnya ada dalam Kaabah, dan kemudian saya akan menjawab persoalan tersebut. Insya-Allah kita saksikan apa yang sebenarnya ada dalam Kaabah. Okey, lingam ada dalam Kaabah. Okey, ini adalah Mekah. Yang tengah itu dipanggil sebagai Kaabah untuk masyarakat yang kalau bukan orang Muslim mereka menonton dan sebagainya, mereka boleh tahu. Memahamkan mereka. Betul. Okey, sebelum itu saya nak ceritakan sedikit juga kenapa sebenarnya kita nak memahamkan mereka dan sebagainya. Kenapa salah faham selalunya timbul? Kenapa prejudis timbul di kalangan masyarakat, tak kira agama mana dan sebagainya? Kerana kita tidak memahami. Orang Islam kadang-kadang mungkin mereka tidak memahami menyebabkan berlakunya prejudis. Begitu juga orang bukan Islam kadang-kadang dia tak faham agama Islam. So menyebabkan mereka adanya prejudis dan mula melontarkan pelbagai tuduhan dan sebagainya. So ini saya percaya adalah satu ruang yang sangat bagus untuk kita berikan pencerahan. Bukan hanya kepada masyarakat Islam. Fokus kita adalah untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Islam tentang perkara-perkara ini dan sebagainya. Dan juga kepada non-Muslim jika ada yang menonton, mereka juga boleh melihat perkara ini agar tomahan-tomahan begini dihentikan insya-Allah di masa akan datang. So kalau kita lihat ini adalah pintu Kaabah. Pintu masuk Kaabah. Dan ini adalah ruang di dalam Kaabah. Kalau kita tengok dekat dalam, basically dalam Kaabah ruang dia begini. Okey, kita pergi lebih dekat. Kita boleh nampak. So ada orang bagi tahu, ada orang yang percaya yang kononnya dalam Kaabah tak boleh masuk. Dalam Kaabah ni bukan tak boleh masuk. Dalam Kaabah boleh masuk, no problem. Tapi bila dekat Mekah tu, bila orang pergi haji atau pergi umrah, ramai sangat orang kat situ. Beratus ribu. Kalau dia sentiasa buka, habis Kaabah tu kena serbu semua orang masuk. Kan? Huru-hara jadinya. Disebabkan itu biasanya ada waktu-waktu tertentu atau pembesar-pembesar bila datang dan sebagainya, ataupun ada tetamu-tetamu yang mereka ajak, mereka akan buka pintu untuk bagi orang masuk. Siapa yang ada di situ pada ketika itu, mereka pun boleh melihat apa yang ada di dalam Kaabah. So kita boleh lihat ini ruang di dalam Kaabah. Kalau kita lihat ada satu meja dekat tengah tu, meja itu adalah untuk mereka letakkan bukhur. Dia panggil bukhur bukhur. Yang apa sebutan Arab saudara Zamri boleh tahan sebut bukhur sekali. Bukhur Oh, masya-Allah. Okey, so kalau kita lihat dekat tengah tu adalah tempat biasanya mereka akan letak bukhur untuk mewangikan. Bukhur ni adalah macam apa orang panggil? Mungkin Bro Amin boleh jelaskan. Dia apa orang panggil? Dia pewangi yang mana mereka akan mengharumkan tempat tersebut. Seperti mana yang kita tahu dalam Kaabah ni dia kedap. So bila mereka letak bukhur itu, dia akan sentiasa mewangikan ruangan di dalam Kaabah. Okey, dan kita boleh lihat ini di antara penjuru-penjuru dia ada ayat-ayat Quran yang ada di dalam Kaabah dan sebagainya. Okey, ini adalah yang tergantung, ini adalah hadiah-hadiah yang mana pada awal dahulu khalifah-khalifah Islam bila mereka datang, mereka akan bagi, so diorang gantung dekat atas tu, kebanyakannya daripada emas dan perak.
Okey, ini adalah ruangan di atas Kaabah. Mungkin ada yang sangka, oh orang Islam pun dia menyembah Kaabah juga kan. Saya jawab sedikit je lah. Orang Islam mungkin menyembah Kaabah dan sebagainya. Ini setiap tahun orang Islam dekat orang Islam kami akan menukar kiswah. Kain hitam di Kaabah itu kita panggil sebagai kiswah. Masa mereka menukar itu, mereka akan naik di atas Kaabah dan mereka akan pijak Kaabah. Sebab apa mereka pijak Kaabah? Sebab kami tahu Kaabah itu bukannya Tuhan dan kami tidak menyembah Kaabah. Kalau Kaabah ini dalam sejarah Islam pernah dirobohkan beberapa kali. Betul. Dan dibina semula, tak ada pula bila roboh orang Islam berhenti sembahyang. Dan pernah dia hanyut banjir pun. Betul. Kan? So, kalau dengan teknologi yang ada pada hari ini, kalau tiba-tiba lah ada orang dia pergi dekat Kaabah, dia angkut Kaabah tu, dia bawa dia pergi letak dekat KLCC, tengah-tengah KLCC. Tetap kita tak akan menghala ke Kaabah, kita tetap akan menghala ke Mekah. Kan? Sebab apa? Sebab Kaabah itu hanyalah arah untuk kita nak sembahyang. Betul juga. Bukannya, kalau kita naik kapal terbang, kita lalu atas Kaabah, kita bukannya solat meniarap. Kan? Betul tak? So, ini mungkin sebab kadang-kadang mereka salah faham tentang perkara ini dan sebagainya. Saya ada banyak lagi penjelasan tapi cukup sekadar itu berkaitan dengan Kaabah. Dan saya nak saudara Zamri, ada juga mengatakan bahawa Kaabah ini merujuk kepada Ka'balishwaran. Ya, betul. Benarkah kenyataan sebegitu? Okay, very good question. Sebelum kita pergi kepada soalan itu, kita tengok dulu video di dalam Kaabah. Sebab mungkin nanti diorang akan kata, oh betul, dia letak gambar je, ni mungkin dia sorokkan mana ke. Ni video dalam Kaabah yang mana video penuh. So insya-Allah boleh. Kita bercakap dengan bukti yang jelas. Kita saksikan. Adalah ruangan di dalam Kaabah. Setiap inci ditunjuk supaya para penonton dapat melihat dengan jelas, dengan langsung. Inilah. Ya, dengan harapan next time jangan buat tuduhan-tuduhan palsu lagi. Kononnya dalam Islam, dalam Kaabah itu ada Shivalingga dan sebagainya. So kepada rakan-rakan yang Hindu yang sedang menonton dan sebagainya, saya harap boleh juga share gambar-gambar ini kepada rakan-rakan lain. Kalau ada nampak rakan lain kononnya macam dia menuduh perkara kononnya dalam Kaabah ada Shivalingga, boleh sharekan gambar-gambar ini, boleh bagi pada mereka agar toman-toman ini boleh terhenti, insya-Allah. Kita nak mengelak salah faham. Betul. Sebab we must seek to understand to be understood. Betul. Kita cuba memahami agama Hindu dan kita harap mereka yang beragama Hindu memahami kita juga. Yang beragama Islam. Betul. Okay, it's a very good point. Bila Bro Amin tanya tentang Ka'balishwaran, ada juga orang yang mengatakan kononnya Mekah itu adalah kuil Ka'balishwaran ataupun salah satu nama kepada Shiva tadi. Okay, perkara ini pernah juga dinukilkan oleh beberapa orang orang panggil scholar Hindu. Antaranya adalah Sri Ravi Shankar. Sri Ravi Shankar ni, kalau kita tengok sejarah dia, alhamdulillah, good question, saya juga dapat jawab bagi pihak untuk menjelaskan tomahan yang terkena pada Dr. Zakir Naik. Okay. So Sri Ravi Shankar, dia pernah menulis satu buku tentang Islam and also Hindu, The Thread. Tajuk buku dia, The Thread. Masa dia tulis buku itu, so ada banyak fakta-fakta yang salah berkaitan dengan Islam yang terdapat di dalam buku itu. Jadi Zakir Naik buat apa? Zakir Naik ajak Sri Ravi Shankar untuk adakan dialog untuk bagi penerangan tentang apa salah faham yang telah timbul di dalam tulisan buku yang ditulis. Siapa yang tulis buku dulu? Bro Amin? Buku mana? Sri Ravi Shankar. Buku yang disebut tadi. Yang saya sebut. Siapa yang tulis? Sri Ravi Shankar. Okey. Tak ingat nama dia. Saya ingat Sri je. Okey. So yang tulis buku itu adalah Sri Ravi Shankar. Okay. Yang jawab siapa? Dr. Zakir Naik. Yeah. Betul tak? Okey. Kenapa dia jawab? Kerana Sri Ravi Shankar menulis buku dengan fakta yang salah. So bila dia jawab benda itu dan buat dialog dan sebagainya, akhirnya timbul di kalangan orang Hindu mengatakan Dr. Zakir Naik telah menghina agama Hindu. Padahal dia hanya menjawab dan membetulkan fakta. Dan membetulkan. Mungkin boleh jadi juga macam kita pada hari ini, kita nak menjawab kepada tomahan. Kalau tak ada orang yang buat tomahan, perlu ke untuk kita jawab? Kita tak perlu jawab. Tapi bila ada orang buat tomahan, kita wajib jawab. Sebagai seorang Muslim,
dalam dakwah ni dia ada dua perkara yang perlu kita jalankan serentak. Yang pertama sekali, mengajak orang kepada Islam, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah Tuhan yang satu. Itu yang pertama. Ini tugas setiap orang Islam. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Memfitnah terhadap nama agama Islam juga merupakan satu kemungkaran, fitnah yang mana perlu kita sangkal. Sebagai pendakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. So kita kena ajak orang kepada kebaikan dan juga kita kena mencegah kepada kemungkaran. So bila ada tuduhan, perlu tak kita jawab? Kena jawab. Kena jawab. Wajib untuk kita jawab agar membersihkan nama agama Islam. Okey, kembali semula kepada Kabaleshwaran itu. Apabila kita cek di antara nama Kabaleshwaran yang mereka katakan kononnya ada di dalam kononnya pada peringkat awal sebelum Kaabah dan sebagainya, sebenarnya nama itu tidak pernah wujud pun yang merujuk kepada Mekah, Kaabah dan sebagainya. Kita tak jumpa sebarang perkara itu. Itu sedikit short. Okey, berkaitan dengan kita kembali semula kepada topik kononnya di dalam Kaabah itu ada Shiva Lingam. Kita dah tengok tadi tidak ada Shiva Lingam. Bro Amin pun tengok tak ada. Kita pernah, Bro Amin saya percaya pernah pergi umrah. Saya pun pernah pergi ke Mekah. Kita pernah pergi, kita pernah duduk di situ dan kita pernah lihat semua perkara ini dan kita tahu memang tak ada seperti mana yang mereka klaim. Yang ironiknya, mereka yang tak pernah pergi tiba-tiba buat tuduhan sebegitu. So itu yang agak mengecewakan di kalangan mereka. Okey, dan kemudian yang kedua, kalau mereka nak kata dalam Kaabah ada Shivlingga dan sebagainya. Yang pertama sekali, orang Islam tidak menyembah Kaabah. Apatah lagi benda yang ada dalam Kaabah dan sebagainya, kalau Shivlingam ke dan sebagainya. Orang Islam tidak menyembah Kaabah. Ini saya nak bagi tahu very clear. Kita orang Islam hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa orang Islam ketika dia sembahyang, jika dia sangka dia setengah menyembah Kaabah, dia pun syirik. Dia bukan lagi Muslim. Kerana apa? Kita hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran ada banyak guideline yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita orang Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sesungguhnya, katakanlah, sesungguhnya Allah itu hanya esa. Allah, God is only one. Kalau kita lihat, bukan hanya ayat ini, bukan hanya terdapat dalam Quran ada God is only one, malah kita juga boleh lihat di dalam kitab Hindu juga. Seperti yang saya kata tadi, dalam kitab Smriti, dalam kitab Shruti, kitab terawal. Dan dalam kitab terawal juga disebut Ekam Eva Vityam, yang membawa maksud God is only one. Dan kalau kita tengok dalam sejarah Hindu, masa zaman Shruti, zaman Shruti, zaman peringkat awal yang mana kita sebut sebagai zaman Vedic, masa itu tidak ada penyembahan berhala. Even orang Hindu tidak ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala hanya tercatat ketika 300 CE tadi. Pada zaman 300 CE, waktu zaman Puranas, waktu zaman Itihas, baru adanya penyembahan berhala. Sebelum itu orang Hindu tak buat berhala pun. Kalau kita lihat dari sudut sejarahnya. Perkara itu bukan saya yang cakap. Perkara itu disebut oleh Pramod Chandra. Di dalam bukunya The Sculpture of India. So, kepada penonton yang mungkin nak penjelasan dan sebagainya, boleh baca buku tersebut untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut berkaitan dengan apa yang saya kata. So, macam saya kata tadi, dalam Islam, kita tidak menyembah. Kita percaya Tuhan hanya satu. Dan kita percaya juga Allah adalah Tuhan yang telah menjadikan saya, telah menjadikan Bro Amin, telah menjadikan orang Islam, telah menjadikan orang Hindu, telah menjadikan orang Kristian. Semua manusia yang ada ini, siapa yang cipta? Bagi kepercayaan kita. Bagi kepercayaan kita, yang mencipta semua manusia ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu. Bagaimana rupa dia, tak ada orang tahu. Kenapa kita tak tahu? Kita hamba. Kita takkan hamba, mampu betul, mengatasinya. untuk mengatasinya, dan kita tidak diberi panca indera untuk kita nak melihat Tuhan. Hatta bila kita tengok ada tembok, apa yang ada belakang tembok pun kita tak boleh nak tengok. Sebab apa? Kita punya penglihatan limited. Itu disebabkan itu kita tidak dapat melihat Tuhan. Namun kita percaya tak kewujudan Tuhan? Kita percaya dan sebagainya. So dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan perkara tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat semua manusia bergantung, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bergantung kepada sesuatu apa pun. Allah Subhanahu Wa Taala perlu tidur ke? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu tidur. Allah tidak seperti manusia yang ada kelemahan, yang ada macam-macam perkara yang kita perlu untuk kepada semua perkara itu. Allah perlu makan ke? Tuhan perlu makan ke? Tuhan tak perlu makan. Kalau Tuhan makan, apa akan jadi?
Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Yang kedua, bila dah makan, dia kenyang, saat lagi dia nak pergi toilet. Bayangkan Tuhan nak pergi toilet. So kita tak percaya kepada perkara-perkara begini. So Allah Subhanahu Wa Taala suci daripada semua perkara-perkara tersebut. Allah tidak memerlukan kepada apa-apa pun makhluk yang dicipta. Kitalah yang memerlukan kepada sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak yang melahirkan. Yes. Tidak dilahirkan, tidak ada tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan. So basically Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada anak dan juga tidak ada ibu bapa. So kalau kita tengok macam kononnya orang nak kata Shiva Lingga dan sebagainya, kita tahu bagi Shiva dia ada family, dia ada isteri, dia ada anak. So kita tahu confirm ini bukan Tuhan. Bagi pandangan kami as a Muslim, saya nak jelaskan perkara itu. Dalam Islam kita tahu tidak mungkin. Apatah lagi dan mereka nak percaya sebagai Tuhan, itu hak mereka. Hak mereka. Ya. Betul. Kita bagi penjelasan, itu hak kita. Okey. So itu pada mereka. Sebab tu saya nak bagi tahu, apabila tidak ada kepercayaan begitu, apatah lagi kononnya nak dakwa di dalam Kaabah adanya Shiva Lingam. Satu perkara yang sangat mustahil, sebab orang Islam semua faham Tuhan tidak ada mak bapak, tidak ada adik, tidak ada mak bapak dan tidak diperanakkan. Tidak ada anak. Kalau mak bapak pun tak ada, anak pun tak ada, apatah lagi nak ada saudara mara. Kan? Betul. Abang adik lagilah tak ada dan sebagainya. So Tuhan suci daripada semua perkara ini. Dan lagi satu sebab kenapa dalam Islam saya bila saya dengar surah Al-Ikhlas, keimanan saya terhadap Islam, kepercayaan saya terhadap Islam itu jauh lebih menambah. Sebab apa? Sebab hari ini kalau kita tengok dalam filem-filem Bro Amin, macam filem Thor dan sebagainya, kan? Kita nampak kononnya dewa, dia ada adik-beradik dan sebagainya. Apa yang berlaku? Mula-mula dia Tuhan ada anak. Kemudian anak tu bila jadi besar, dia jadi tuan besar. Bila jadi tuan besar, dia ada adik-beradik dan sebagainya. Lepas tu dia gaduh sama dia. Cuba bayangkan Tuhan gaduh dengan Tuhan. So benda ni kita tak percaya di dalam Islam. It is none of our belief. Yang last kali, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara maupun serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So tak ada satu pun dalam dunia. So ini adalah basic principle yang ada di dalam Islam. So as a Muslim, kita tahu di dalam Islam ini apa sahaja benda yang ada lebih daripada satu, kita tahu dia bukan Tuhan. Sebab apa? Allah, kul huwallahu ahad. Allah hanya satu. Yang kedua, apa saja benda yang memerlukan kepada sesuatu perkara, dia perlu makan, dia perlu itu, dia perlu tidur, dia perlu apa saja yang dia perlu, kita tahu dia bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak memerlukan sesuatu apapun, malah Tuhanlah yang memberi. Okey. Yang ketiga, apa saja benda yang ada adik-beradik, anak, bapa dan sebagainya, kita tahu dia bukan Tuhan. Ini kepercayaan di dalam Islam. Yang keempat, apa saja benda yang kita boleh nampak, kita boleh imagine, kita boleh bayangkan dan sebagainya, kita tahu itu bukan Tuhan. Sebab apa? Tuhan is beyond time, masa, jisim dan juga ruang. He is beyond all this. So kita, kalau kita nak melihat Tuhan, kita perlu keluar daripada time, masa, jisim dan juga ruang. Which is takkan berlaku. Takkan berlaku. Hanya akan berlaku lepas kita mati. Betul. So baru kita boleh. Sebab itu kita tak boleh nak mencapai. So itu basically berkaitan dengan linggam di dalam Kaabah. Semoga pencerahan yang saya beri ini memberikan sedikit ilmu, bukan hanya kepada kita orang Islam dan sebagainya, dan juga kepada sidang penonton agama lain yang sedang menonton, supaya mereka boleh lebih faham apa sebenarnya konsep ketuhanan dalam Islam. Kenapa saya ceritakan perkara ini? Sebab saya percaya apabila orang bukan Islam, dia tahu ini sebenarnya yang kita percaya, so tidak akan timbullah isu-isu begini, tomahan begini, sangkaan begitu dan begini, dan fitnah-fitnah yang berlaku, insya-Allah. Sekali lagi kita tegaskan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Maknanya bagi mereka yang beragama Hindu, mereka nak menyembah Tuhan mereka, silakan. Kan? Dan pada masa yang sama, kita mempunyai hak untuk menjelaskan sekiranya ada fakta yang tidak betul tentang agama kita. Betul. Dan sekali lagi kita tegaskan, program ini takkan dibuat kalau tidak ada kenyataan yang seolah-olah misleading. Jelas misleading kepada apa yang sebenar.